Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dikejutkan dengan cerita bahawa akan diwujudkan darurat. Akan diwujudkan darurat. Tak kira lah darurat ekonomi ke, darurat pentadbiran ke. Persoalan dia, adakah benar-benar kita berhadapan dengan satu keadaan di mana ekonomi rakyat terancam, di mana perlunya diadakan darurat disebabkan COVID-19 atau semata-matanya darurat untuk menyelamatkan Tengku Muhyiddin Yassin. Jadi malam ni kita nak berbincang. Sahabat-sahabat yang ada pada hari ini sudah bersedia dengan soalan-soalan, dan kita juga akan ambil soalan-soalan daripada mereka yang bertanya dengan saya melalui live saya pada malam ni. Bolehlah kemukakan soalan anda terus, boleh kemukakan soalan anda terus kepada saya melalui ruangan komen, ruangan komen. Untuk makluman yang masih tak tahu ujung pangkal ni, siang tadi bermula dengan mesyuarat kabinet, mesyuarat kabinet. Walaupun sebelum ini kita sedar bahawa pihak UMNO telah mengumumkan bahawa kita mengadakan gencatan politik, maknanya berhenti menangguh niat untuk menarik balik sokongan kepada kerajaan Muhyiddin Yassin, kerajaan Perikatan Nasional. Namun hari ini dalam mesyuarat kabinet, Tan Sri Muhyiddin masih lagi belum yakin bahawa beliau boleh mendapat mandat ketika berlakunya undian, terutamanya dalam menentukan belanjawan 2021 dalam sesi parlimen yang akan bermula pada 2 hari bulan November ni. Dia tahu bahawa walaupun hakikatnya Datuk Zahid telah pun mengeluarkan kenyataan ceasefire ataupun gencatan politik, tetapi pada hakikat dan realitinya beliau sudah pun kehilangan majoriti di parlimen. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Nazir Aziz secara terbuka yang memberitahu bahawa beliau tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin. Kenyataan yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah, kenyataan Datuk Seri Najib dan melalui Facebook beliau, dan juga kenyataan seorang lagi yang baru saya dimaklumkan telah membuat kenyataan yang sama, iaitu Tengku Adnan Tengku Mansur. Maknanya 4 orang sudah pun tidak lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Maknanya kalau misalnya beliau mendapat sokongan daripada apa yang telah diumumkan oleh Datuk Zahid sekalipun, kena faham bahawa kalau misalnya di dalam UMNO ni ada kumpulan yang tidak menyokong Muhyiddin, itu tidak bermakna mereka ini menyokong Anwar Ibrahim. Ini jadi kena jelas. Kalau sebelum ni ada desas-desus yang mengatakan bahawa ada sekumpulan daripada UMNO menyokong Anwar Ibrahim, saya nak beritahu sekali lagi bahawa itu adalah tactical move untuk menyegerakan pembubaran parlimen. Namun begitu, tolak tepi benda yang dah lepas ni. Bila parlimen bersidang pada 2 hari bulan ni, pertama sekali kemungkinan besar akan berlakunya undi tidak percaya ke atas speaker Dewan Rakyat yang baru ditukar. Mungkin juga apabila usul tidak percaya cuba dielakkan oleh speaker Dewan Rakyat, ada kemungkinan besar mereka akan bermula dengan menukar speaker. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin risau bila mana belanjawan dibentangkan. Bila mana belanjawan dibentangkan, apa yang akan berlaku ialah orang yang geram dengan Tan Sri Muhyiddin tadi, mereka tidak menyokong Anwar, Tetapi jika ada undi untuk meluluskan belanjawan,
orang yang PH ni dah confirm akan membantah belanjawan tu daripada diluluskan. Yang kedua, orang yang tidak boleh dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin. Maknanya kalau mungkin berlaku rombakan kabinet sekalipun, mereka boleh lantik TPM, mereka boleh lantik menteri-menteri baru daripada UMNO, tetapi sudah pasti ada di kalangan MP-MP UMNO yang akan tidak bersetuju, ataupun kata orang tu, kalau 5-6 orang tak datang pun, maka belanjawan tidak boleh diluluskan. Sebab apa? Sebab kita pun tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dengan 113 undi MP Parlimen, ahli Parlimen. Maka kalau hilang 2 orang, dia sudah hilang jawatan Perdana Menterinya. Jadi macam mana cara untuk memastikan belanjawan dapat diluluskan dan risiko belanjawan tu tidak diluluskan tu dapat di-eliminate ataupun dihapuskan? Maka ada cadangan supaya Parlimen dibubarkan, cadangan yang dibuat oleh Menteri Kabinet kita hari ini. Pertama, Parlimen dibubarkan. Kedua, dilantik ataupun diisytiharkan darurat bagi membolehkan kerajaan tuanku mengambil alih kuasa. Okey. Cuma yang menjadi masalah ni, sepatutnya kalau dah tahu dia sudah kehilangan majoriti di Parlimen, sudah tidak dapat mendapat mandat lagi 112 ahli Parlimen, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan. Kalau kita tengok Tuan Dr. Mahathir pun, dia boleh letak jawatan. Jadi apa istimewanya Muhyiddin ni dalam keadaan sudah tidak ada lagi mandat ahli-ahli Parlimen, tak ada simple majority, tak ada 112 kerusi yang menyokong beliau? Kenapa sukar untuk beliau meletakkan jawatan dan menyerahkan kepada baginda tuanku? Hari ini tuan-tuan, dia telah menghadap tuanku pukul 5 petang tadi. Tapi apa yang berlaku saudara? Ini andaian, jangan percaya, ini andaian, ini khabar angin. Apa yang berlaku saudara? Beliau telah meminta ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk beliau dilantik menjadi kerajaan sementara ketika berlakunya darurat ekonomi ataupun darurat pentadbiran ini. Saya nak beritahu, keadaan bila mana kamu telah kehilangan majoriti di Parlimen, maka kamu sudah tidak layak menjadi Perdana Menteri. Kalau nak buat darurat kerana kita ni ada masalah COVID, itu kita boleh terima. Tapi dalam keadaan hari ini kita tengok kerajaan kita antara kerajaan yang menangani kita punya virus COVID ni dengan cukup memuaskan. Taklah parah macam negara-negara lain. Jadi di mana keperluannya untuk diadakan darurat itu semata-mata kerana COVID. Jadi hari ni saya nak beritahu, walaupun tuanku boleh mengambil alih kerajaan dengan mengisytiharkan darurat berhubung dengan keselamatan rakyat dari segi sudut kesihatan, tetapi saya rasa sebagai seorang Perdana Menteri yang bermaruah, janganlah sesekali Muhyiddin meletakkan tuanku dalam keadaan beliau sukar untuk membuat keputusan dan terpaksa mengangkat semula Muhyiddin sebagai kerajaan interim. Saya nak beritahu, tindakan Muhyiddin ini sangat-sangat tidak bertanggungjawab dan tidak bermaruah. Sepatutnya apa yang beliau buat hari ini, dia lepaskan jawatan. Kemudian kita serahkan kepada tuanku. Biar tuanku bincang dengan majlis raja-raja. Itu sebabnya tuan-tuan, bila mana Muhyiddin, ini andaian. Bila mana Muhyiddin meminta kepada tuanku untuk membubarkan Parlimen dan seterusnya mengisytiharkan darurat
Tuanku telah meminta supaya perkara ini beliau dapat bincang dengan majlis raja-raja. Nampak tak tuan-tuan? Sepatutnya Muhyiddin tidak boleh mementingkan diri sendiri. Beliau telah gagal sebagai Perdana Menteri sehingga hilang majoriti di Parlimen. Tidak sepatutnya darurat ini tidak sepatutnya darurat diguna pakai untuk menyelamatkan nyawa politik beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi itu sebabnya hari ini saudara, saya merayu kepada Kebawah-Duli Tuanku dan Raja-Raja Melayu. Saya yakin dulu masa nak menukar kerajaan ataupun nak melantik kerajaan baru, baginda Tuanku Sultan Abdullah kita ni, yang di-Pertuan Agong sekarang ni, adalah seorang yang sentiasa mendengar pandangan majlis raja-raja. Jadi saya yakin tuan-tuan, dalam masa terdekat ni Tuanku akan berjumpa dengan raja-raja kita di majlis raja-raja untuk membincangkan perkara terbaik. Patut rakyat mengharapkan supaya Tuanku dapat memberikan solusi terbaik. Dan kalau boleh Tuanku, lantiklah orang yang betul-betul boleh kita harapkan untuk memacu ekonomi, untuk membantu memulihkan kita punya keadaan COVID-19 ni. Janganlah sesekali Tuanku memberi mandat kepada orang yang sudah pun kehilangan mandat di Parlimen. Kerana sekiranya Tuanku memberikan mandat kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri interim ataupun orang yang menjadi caretaker ketika berlakunya darurat, maka keputusan itu boleh dianggap sebagai oleh rakyat boleh dianggap sebagai rakyat sebagai memberi nyawa kepada sebuah kerajaan yang telah pun tumbang. Dan patut tidak mahu apa yang berlaku di Bangkok berlaku di dalam negara ini. Jadi sepatutnya Muhyiddin dia menjaga institusi raja-raja, elakkan daripada institusi raja menjadi mangsa akibat daripada kerakusan kuasa beliau. Tak sepatutnya institusi raja diheret dalam kemelut ini. Sekiranya beliau tidak boleh mengawal ahli-ahli Parlimen beliau, sekiranya tindakan-tindakan beliau menyebabkan parti-parti politik di dalam pentadbiran beliau tidak berpuas hati dengan tindakan beliau, sepatutnya beliau dengan cara terhormat meletakkan jawatan, serahkan kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menentukan apa yang harus diambil, apa tindakan yang patut dilakukan untuk menyelamatkan negara ini, bukan dengan meminta supaya hayat politik beliau disambung menggunakan Emergency Act ataupun Akta Darurat ini. Jadi itu saja yang saya nak cakap malam ni. Ada sebarang soalan? Ada, Datuk. Ya. Daripada Arman Bau, Datuk, apakah implikasi kepada pentadbiran negeri jika darurat ini berlaku? Apabila darurat itu berlaku di peringkat pusat, maka kuasa yang ada di peringkat pusat itu boleh dikuatkuasakan di peringkat negeri juga. Maknanya negeri ketika dalam keadaan darurat mesti mengikut apa yang diputuskan. Dan dalam ketika darurat ini, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia boleh enact ataupun boleh mewujudkan apa-apa undang-undang yang dirasakan perlu ketika tempoh darurat. Dan apa juga keputusan Tuanku tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Okey, Datuk, ada. Dan salah satu sebab kenapa Muhyiddin mahu mengisytiharkan darurat itu kerana dia tahu bahawa belanjawan yang bakal beliau bentangkan bulan 11 ini tidak akan lulus, kerana sudah pasti ahli Parlimen yang marah dengan beliau tidak akan memberikan sokongan kepada beliau. Dan ini akan menyebabkan tahun depan kita tak boleh nak bayar gaji, tak boleh nak belanja dan sebagainya. Jadi kalau diisytiharkan darurat, maka
perbelanjaan kecemasan boleh dilakukan, gaji boleh dibayar menggunakan kaedah darurat ni. Itu sebab kita harap supaya janganlah dilantik Muhyiddin ni. Kerana kalau katalah tuanku lantik Muhyiddin ni 6 bulan, selepas 6 bulan dia boleh extend lagi 6 bulan. Kan? Darurat tu boleh dilanjutkan daripada masa ke semasa. Okey, ada soalan lain? Tadi Datuk, rasa-rasa tadi, adakah semua MP yang hadir mesyuarat kabinet tadi setuju diadakan darurat? Apabila ianya keputusan kabinet, saya rasa begitulah. Kalaupun mereka bantah, mereka perlu, saya tak fikir mereka akan buat kenyataan media untuk menyatakan bantahan mereka. Sebab apa yang berlaku dalam kabinet tu terletak bawah OSA pun. Okay, Datuk. Apa ni, satu lagi. Penubuhan MN. Apa akan jadi pada perubahan MN dari segi yang betul kesan daripada kejadian hari ini? Penubuhan MN masih macam biasa. Cuma kena faham, hari ini Muhyiddin dia pengurusi kepada PN. Jadi kalau dia pengurusi pada PN, kalau dia tak nak MN tu diluluskan, supaya UMNO dengan PAS punya ikatan tu termeteri secara rasmi, dia boleh je tak luluskan. Kan? Kita pun tahu bahawa mereka, macam contohnya lah kan, kita buat pemantau Malaysia Baru. 10 bulan kita dah buat, kita mohon. Lepas 10 bulan baru kita tahu tak lulus. Kita buat kelab pendidikan politik. 2 minggu dah tahu tak lulus kan. Kalau NGO pun dia tak berani luluskan, apatah lagi Muafakat Nasional. Betul tak? Ya. Kecuali mungkin kalau dia letak syarat, okey, UMNO mesti sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, baru diluluskan Muafakat Nasional. Itu lain cerita lah. Adakah angka COVID tadi tu dijadikan alasan sebagai darurat kesihatan? Saya dah lama tak percaya angka-angka COVID tu. Kerana bagi saya, angka-angka COVID ini telah diguna pakai oleh Muhyiddin untuk menghalalkan tindakan-tindakan politik dia. Itu ada soalan daripada netizen. Okey. Luas sikit daripada tentang darurat ni. Okey. Itu netizen tanya tentang komen Datuk tentang pelantikan Datuk Seri Syamuddin sebagai Bendahari UMNO. Saya rasa itu hak Barisan Nasional lah. Bendahari ke, Setiausaha Agung ke, kalau Barisan Dewan Tertinggi BN nak lantik, itu hak dia lah. Kita nak komen pun tak guna, kan? Cuma kalau orang yang khianat pada UMNO ni boleh dilantik menjadi Bendahari Barisan Nasional, kan? Orang yang cuba menghalang pengkhianatan tu dipecat, saya rasa sikit tak adil lah. Itu je lah, kan? Saya buat laporan Lembaga Disiplin UMNO terhadap salah laku Syamuddin. Saya kena pecat. Tiba-tiba yang buat salah laku, yang tarik orang daripada Sabah masuk PPBM, orang ni pula diangkat menjadi Bendahari BN, kan? Kalau dia kata dia nak tarik semua orang ni supaya rapat intek dengan BN untuk kukuhkan balik BN, tariklah saya sekali sebagai ahli. Betul tak? Pulangkan keahlian saya sebagai MT UMNO. Barulah adil, kan? Itu pandangan saya lah. Okey Datuk, setakat ni mungkin rakyat masih lagi tertanya-tanya apakah status sebenarnya sekarang ni keadaannya, dan bila dia akan mendapat satu keputusan yang mutamat. Ni saya jawab ni khabar angin Khabar angin. Khabar angin ni saya rasa sebaik saja tuanku jumpa dengan majlis raja-raja, mereka berbincang. Ketika itulah baru beliau akan menyatakan kepada Perdana Menteri
apa keputusan beliau. Sebab tuanku ni dia banyak mendengar pandangan daripada majlis raja-raja. Jadi bagus juga macam tu. Beliau tidak bertindak seorang. Beliau boleh buat keputusan sendiri, tapi dia ambil kira pandangan orang lain, sultan-sultan lain, raja-raja lain. So bila dijangka akan diadakan musyawarah? Saya ingat 2-3 hari jugalah. 2-3 hari juga. Jadi dalam tempoh tu keadaan macam biasa lah. Ya. Dalam tempoh ni maknanya masih lagi Perdana Menteri Muhyiddin lah. Sebab dia belum mengumumkan pembubaran. Kan? Saya duk ingat itu hari 30 hari bulan bubar. Kan? Lepas tu dia tunda 2 hari bulan bubar. Ada yang sampai 9 hari bulan nak buat pilihan raya. Kan? Tiba-tiba awal pula nak bubar. Kan? Nasib baik tuanku belum restu lagi. Jadi dalam tempoh sebelum mesyuarat agung, mesyuarat raja-raja berlangsung, Adakah Perdana Menteri sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin ni masih ada kuasa untuk Dia, hakikat dia sudah hilang jawatan Perdana Menteri. Tapi pasal dia ni masih nak menegakkan dia punya ego dia, kan? Masih tak mau menerima kekalahan. Dia tak mau admit dia punya defeat, kan? So dia masih pegang jawatan Perdana Menteri lah. Duk harap tuanku besok announce dia sebagai interim Prime Minister ataupun orang yang mengetuai emergency ataupun mageran. Okey, ada lagi? okay, Okey. Itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.